Adai-adai na indung dayang anding, anding si dayang indung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Anggun Borneo, sebuah rancangan yang meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Saya berada di Bongawan. Untuk episod kali ini, saya akan meneroka bagaimana wanita kaum Brunei menjaga keanggunan mereka. Berurung-urung, baibun kita, Nek. Assalamualaikum, Datin. Waalaikumsalam, Putih. Selamat datang. Terima kasih. Datin, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Bersama saya ialah Datin Haja Fatimah. Beliau merupakan pengamal perubatan tradisi kaum Brunei. Terima kasih sudah datang ke rumah saya ini. Ini adalah rumah peninggalan datuk saya. Dan di sinilah saya belajar pengobatan lulur. Oh. Ya. Jadi daripada kita itu, mari saya silakan naik ke atas. Terima kasih banyak, Datin. Hari ini kita akan belajar perubatan tradisi kaum Brunei dengan Datin. Saya mengamalkannya daripada umur saya 20 tahun. Menggunakan badak sejuk. Badak sejuk ni saya gunakan untuk menyerikan muka kita supaya nampak orang kita ceria. Dia apabila kita memakai badak sejuk ni, dia ingin melembutkan cahaya muka kita. Jadi, Datin, apa bahan-bahan yang kita perlu untuk buat lulur ni atau badak sajuk ni? Badak sajuk ni kita buat daripada beras. Kita randam, kalau membuatnya kita randam semalam dulu, supaya dia lembut. Beras ni dia bila kita pakai dia untuk melembutkan kulit kita. Kulit terutamanya muka. Jadi bila kita pakai badak sejuk ni untuk malam waktu tidur dia akan lembut dan bersih. Yang ini adalah daun limau nipis. Kita akan potong dia halus-halus supaya senang kita membuat kita akan menumbuk dia supaya dia sebati. Cakur ni dia boleh kita makan dan juga boleh kita untuk muka. Jadi cakur ni salah satu kelebihan dia ialah ia mampu merawat masalah kembung perut dan juga usus kotor. Cara makan dia senang saja, boleh makan begitu saja macam cara makan kacang. Betul, Datin? Ya, betul. Kalau yang ini pula, Datin? Ini halia mira. Boleh kita minum, kita randam dengan air dan boleh panas dalam, boleh melegahkan kesihatan badan kita. Bukan saja digunakan untuk lulur. Ini adalah kunyit. Kunyit jantan. Masa kita perempuan ni kan selalunya dia datang haid. Gabungan cakur, halia merah dan juga kunyit ini sangat bagus untuk merawat penyakit senggugut. Jadi contoh macam kalau untuk saya satu orang saja, berapa kuantiti yang kita perlu? Kalau satu orang saja tidaklah banyak. Mungkin kita ambil dalam satu genggam. Jadikan untuk muka saja. Macam ini dia akan menumbuhkan. Tapi macam begini dia masih kasar. Tapi kita akan tumbuk dia sampai dia lumut. Kaum ini terkenal dengan adat budaya yang masih lagi kekal terpelihara sehingga ke hari ini. Antara yang mereka masih amalkan ialah perubatan tradisi yang berkaitan dengan cara kaum wanita menjaga kesihatan dan kecantikan. Bolehkah kita guna cara lain? Kisar ke begitu? Kalau ikut cara tumbuk ini adalah yang paling bagus. Sebab dia gunakan tradisional kan. Inilah dia hasil selepas beras tadi ditumbuk ataupun dikisar sampai jadi serbuk begini. Dan inilah dia hasil selepas gabungan daun limau nipis, halia, kunyit, cakur dan juga halia merah ditumbuk sampai menjadi serbuk begini. Badak sejuk ni selalunya kita gunakan di waktu pagi dan kadang juga saya gunakan di waktu malam. Sebelum kita melulur, kita akan masaj dulu muka ni daripada sini, dagu, ke hidung, muka dan tarik ke kepala. Telulur, kita akan ambil badak sejuk ni
Ini dibuat seluruh muka. Badak sejuk ni adalah untuk menceriahkan kulit muka kita dan melembutkannya ya, supaya dia muka kita nampak berseri daripada lulur ni. Selepas badak sajuk dilumur ke muka dan dibiarkan kering, badak sajuk ni tidak akan dicuci pakai air tetapi akan disantal menggunakan gabungan kunyit, halia merah, daun limau nipis dan juga cakur. Ya, tadi masa melulur tu dia sudah kering kan. Jadi kita tidak harus menggunakan air untuk membukanya, kita hanya menggunakan ini. Benda-benda begini sesuai kepada orang yang bakal pengantin lah. Rawatan berbadak ataupun rawatan berlulur ini juga diamalkan oleh wanita kaum Brunei 7 hari sebelum melangsungkan perkahwinan ataupun naik pelamin. Orang bilang setiap keanggunan wanita itu adalah daripada dalaman hati kita, keceriaan muka kita. Walaupun kita senyum, tapi kalau dalam mata kita tidak berapa ceria, dia akan hilang keanggunannya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Bersama saya ialah Puan Rusina Ghafur. Beliau merupakan pengusaha busana tradisi kaum Brunei. Puan, jadi saya mau tahu banyak lagi nih pasal busana tradisi Brunei, boleh? Boleh. Oh. Terima kasih. Brunei berasal dari perkataan barunah yang bermaksud tempat yang baik atau berkenan di hati. Barunah lama-kelamaan disebut Brunei. Warna terang menjadi pilihan utama busana tradisi suku kaum Brunei. Puan, jadi busana yang saya pegang ni, busana ni dipanggil apa? Baju bebalah. Baju bebalah ini seakan-akan baju kebaya tetapi lehernya bulat. Rekaan sama tapi material yang digunakan ialah material moden. Dan busana jenis ini hanya digunakan oleh orang-orang kebanyakan, manakala yang jenis bersulam emas hanya dipakai oleh golongan bangsawan. Ini ialah baju bebalah asli dan diperbuat daripada kain jarang ataupun kain kasar. Dan ini hanya boleh dipakai oleh golongan bangsawan sahaja. Dan baju balah asli ini biasanya akan dipadankan bersama dengan kain batik lapas dan juga tudung songket. Baju balah ini biasanya akan dipadankan bersama dengan kain sarung batik dan ini hanya akan dipakai oleh golongan kebanyakan. Tapi boleh juga dipasangkan bersama dengan kain batik lapas dan kain batik lapas ini selalunya dilengkapi dengan kipas di bahagian bawah. Kain sarung lapas ini hanya akan dipakai oleh golongan bangsawan sahaja. Tidak lengkap baju balah ini jika tidak dipakai dengan tudung menggunakan songket. Dan songket ini hanya digunakan oleh golongan bangsawan, manakala golongan kebanyakan memakai kain sarung batik sebagai tudung. Di depan saya ini ialah antara contoh-contoh kain songket golongan bangsawan Brunei. Yang ini sudah berusia lebih daripada 70 tahun. Yang ini sudah berusia lebih dari 80 tahun. Dan yang ini berusia 200 tahun dan ini sudah betul-betul diwarisi daripada Kesultanan Brunei. Dan semua songket ini bersulamkan benang emas. Kedatangan kaum Brunei di Sabah berkait rapat dengan sejarah Kesultanan Brunei yang menakluk Sabah sehingga tahun 1865. Majoriti kaum ini mendiami daerah seperti Papar, Bongawan, Western, Membakut dan wilayah Persekutuan Labuan. Ini ialah subang emas. Yang ini ialah rantai emas. Wah, yang ini ialah tali pinggang emas dan yang ini ialah gelang emas.
Dan ini diwarisi daripada kerabat diraja Brunei. Dan semua aksesori ini ialah aksesori pelengkap baju berbalah. Songket adalah melambangkan kekayaan dan kebanggaan suku kaum Brunei yang diwarisi daripada kerajaan diraja Brunei. Warna terang ini melambangkan keceriaan, bahawa suku kaum Brunei memang suka ceria dan sentiasa gembira. Corak yang biasanya dipakai oleh suku kaum Brunei, terutama sekalinya kepada wanita, adalah corak bunga yang bersulam, kerana itu merupakan satu seni daripada suku kaum Brunei. Keseniannya itu. Seperti yang kita maklum, suku kaum Brunei wujud ratusan tahun yang lalu, dan begitu jugalah busana baju berbalah ini wujud ratusan tahun yang lalu juga. Inilah rumah peninggalan arwah bapak saya, dan di sini juga saya menyambung karier saya sebagai seorang penyanyi. Bersama saya ialah Puan Dayang Hasna Ibrahim. Beliau merupakan wanita ikon untuk episod kali ini. Dan beliau juga merupakan seniwati legenda Sabah. Mendorong saya untuk menjadi orang seni adalah tentangan hebat daripada arwah mama saya. Dan ketika itu saya sudah berniat di dalam hati bahawa satu hari pasti mama saya akan melihat saya di persada seni. Itulah yang mendorong semangat saya untuk lebih berani melangkah ke persada seni. Iya Putih, inilah laluan yang saya lalui hari-hari apabila ada latihan ke sekolah atau ialah kemana saja. Jadi bayangkanlah dulu dalam tahun 64 dengan keadaan yang sebegini, gelap jadi kita. Tapi oleh sebab semangat itu kuat, mau juga kita redah saja macam mana pun. Kak, berapa umur kakak masa tahun 64 tu? Umur kakak masa itu 12 tahun. Sejarah untuk kakak menurut ke bidang seni, kakak orang yang perempuan pertama yang menyanyi di Bengawan ini, dan memang dapat tentangan hebat daripada arwah mama saya. Tapi kakak dapat semangat daripada arwah bapak saya. Nah, secara moral, sokongan moral dia bagi saya menyanyi ketika itu. Sementara arwah mama saya langsung tidak setuju. Kakaklah penyanyi perempuan berasal dari Bengawan ini yang pertama melangkah ke persada seni, seni suara gitu. Cuma di bidang lakonan apabila kakak sudah bersekolah menengah. Kak, di jembatan ini kan, apa kenangan yang paling kakak tak boleh lupa? Oh, jembatan ni. Mesti ada kenangan yang kakak tak boleh lupa kan? Ada masa itu, ada lucunya, ada juga sedihnya lah. Kerana apabila sudah kedapatan buat persembahan, kakak menyanyi. Jadi pulang ke rumah, mama saya marah. Jadi saya berlari di jambatan ini dan saya jatuh ketika itu, dan ya saya masih ingat lagi. Yalah, walaupun pulang kena pukul, kena marah, kena bebel, bagi kakak itu adalah satu cabaran. Untuk kakak menunjukkan bahawa kakak ini betul-betul mau menjadi orang seni. Inilah jambatan yang tak boleh kakak lupakan. Alhamdulillah masih kukuh sampai sekarang, walaupun sudah ada lubang tempat kakak jatuh dulu. Ya, memang sekeping papan patah sebab kakak lari. Memang sangat menyentuh hati pengalaman Kak Dayang sewaktu melalui jambatan ini kerana minatnya terhadap dunia seni. Wah, Kak, ini mana ni? Ini macam persatuan band kah? Ini dulu kalau kami buat latihan, kami tidak ada current.
Jadi kami pakai radio, dengar lagu, kemudian gitar kayu. Jadi ini kami dalam perjalanan mau pergi latihan. Jadi kau bayangkan zaman kami dulu tidak ada kendaraan, terpaksa barang bahan itu semua. Kalau kami buat persembahan ini penontonnya bukanlah duduk berkursi, dia berdiri. Dan yang gambar ni masa kakak satu-satunya artis Sabah yang dijemput untuk membuat persembahan di Brunei Darussalam masa pembukaan Jerudong Park, dan inilah kenderaan yang mengambil kakak. Sentiasalah belajar dan belajar. Kita juga kena disiplin paling penting, dan jangan menganggap diri kita yang hebat. Karena kalau kita menganggap diri kita hebat, ada lagi orang yang lebih hebat daripada kita. Sentiasa belajar dari masa ke semasa. Saya juga belajar. Sebelum ada tiang-tiang nih, di sinilah juga kami kadang-kadang membuat latihan. Sebab dulu nih kawasan ini lapang. Lapang, dan kadang-kadang boleh buat pentas daripada tiang kayu dan pentas begitu saja. Kemudian lampu pom, itu, dan di belakang backdrop itu cuma kain sahaja yang kita buat latihan begitu. Jadi inilah di masa 60 awal 60-an masa kakak bergiat tu sini kami latihan biasanya. Bagi saya memang mula bila mendengar orang menyanyi. Jadi kalau dia orang boleh menyanyi, kenapa pula saya tidak boleh? Itu satu. Masa kanak-kanak lagi. Dan apabila saya tumpang mendengar radio di rumah kawan, pakcik saya lah ketika itu, dan saya dengar, kalau dia boleh menyanyi, kenapa saya tidak boleh? Kue cincin dalam geringsing dimakan orang, jambatan atas jambatan. Bagaimana hati tak runsing mengenang tuan, rabutan jadi rabutan. Ala dondang sayang, dondang sayang si dundang, orang lasi anak orang. Nah, begitulah dundang daripada Brunei Bengawan. Biasanya akan dimulakan dengan gualan ataupun pukulan kulintangan yang dipanggil ida-ida. Katalah dundang tadi itu daripada sebelah perempuan atau lelaki, maka untuk mengalih dijawab oleh lelaki, ada gualan ida-ida tadi baru masuk, tapi tanpa muzik. Dan biasanya dundang ini dari suku kaum Brunei Bengawan didundangkan ataupun di majlisnya adalah majlis malam bebadak, iaitu malam berinai, yang mana sambil kita ni berdundang sambil mengasih kawan orang memasak di dapur. Dan biasanya di sini jugalah tempatnya teruna dan dara orang Brunei mencari jodoh. Kak, apa tu maksud ida-idaan? Apa? Bukan ida-idaan, ida-ida. Mungkin ada yang tidak tahu apa tu ida-ida. Ida-ida artinya dan ya 3 kali baru kita dundang sayang si dundang, orang lasi anak. Wanita Anggun ini dalam pandangan saya adalah seorang wanita yang bukan saja kecantikan, tetapi daripada segi keterampilannya harus sebagai seorang wanita Anggun yang saya rasa yang pintar. Bunyian ombak dan anding memanggil-manggil untuk ke laut dan anding mencari rezeki. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Putih. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tentunya Anggun Borneo meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Peurung-urung baibun kita nek.